Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Hari ni hari Ahad geng. Kita ada kelas pagi ni. So kelas saya bermula 8.30 pagi sekejap lagi. Sekarang baru pukul 8.12 minit pagi. So hari ni saya ada kelas internship dan student sedang dalam rangka untuk membuat research paper mereka, case study mereka. So kita tunggu sekejap lagi. Tetapi hari ini dalam video ini saya ingin berkongsi dengan anda semua kepada mereka-mereka yang tengah buat tesis, tengah buat research project, tengah buat final year paper tentang cara-cara untuk menulis literature review. Okey, jom. Okey, apa itu literature review? So saya dah terangkan dalam video sebelum ni. So ada juga yang bertanya tentang the content of the literature review. Apa yang sebenarnya nak ditulis, apa sebenarnya nak dimasukkan dalam chapter untuk literature review ni. Okey, pertamanya kita kena, dekat sinilah kita kena membaca. Okey, membaca apa? Membaca kajian-kajian yang lepas. Kita kena banyak membaca tentang kajian-kajian yang ada kena-mengena dengan kajian kita juga. Okay, we are not talking about 5 papers or 6 papers or even 10 papers, more than that. Okay, I'm expecting anda semua membaca dalam kurang-kurang lah 30 paper ke 40 paper ke. Okay, itu bukan wajib, tetapi sekurang-kurangnya you need to read and go through 30 papers or 40 papers. Right, yang pertamanya dalam you punya literature review ni, yang pertama sekali adalah you kena buat pengenalan konsep dulu. Okay, what will be the main concept in your research, and then you kena berikan definisi kepada konsep-konsep tersebut. You berikan definition. So you nak buat kajian tentang counselling di tempat kerja contohnya. So you kena definekan what is counselling, apa itu workplace, apa itu counselor, career counselor, dan kalau anda ada variables, dan di sinilah anda kena definekan. Okay, berikan definisi variables anda itu. Contohnya tentang apa tu, kalau anda buat kajian tentang keselamatan dan kesihatan pekerjaan, occupational safety and health, you need to define the occupational accident, you need to define the occupational training, something like that. Alright. Okay, yang seterusnya dalam literature review juga you kena buat, you kena membaca kajian-kajian terkini. Okay, memanglah tak ada dia punya hukum mengatakan bahawa you kena buat, you kena baca paper yang 5 tahun ke belakang, 7 tahun ke belakang, 10 tahun ke belakang. However, mana-mana universiti pun dia akan menggalakkan pelajar untuk membaca kajian-kajian terkini. Apa maksud kajian terkini? Well, yalah, bagi saya 7 tahun ataupun 10 tahun ke belakang tu terkini lah kan. Tapi kalau 10 tahun pun dah kira lama. So go through, cari kajian-kajian yang 5 tahun ataupun paling latest, paling ujungnya 7 tahun lah ya. So you kena baca, you kena cari kajian-kajian yang related dengan you punya kajian. Janganlah you ambil baca paper-paper yang tak ada tak ada kena-mengena dengan you punya kajian. Kalau you buat kajian tentang communication, dan you nak baca tentang kajian tentang environment, tu tak kena. You kena carilah kajian yang related dengan you punya kajian, right? Dan yang ketiganya, dalam you membaca ni, inilah namanya literature review. Dalam you membaca kajian-kajian lampau, you need to find the gap. Okay, first of all you need to find the gap. Apa kelompongan yang ada dalam kajian tersebut yang melihatkan bahawa kajian anda ni boleh menutup kelompongan yang ada dalam kajian-kajian lama. Faham tak? Ya. Maknanya contohnya kajian lama dia tidak bukan menyiasat, tapi mencari kaedah-kaedah tertentu dalam mengurangkan kemalangan di tempat kerja. Khususnya di sektor-sektor industri manufacturing contohnya.
Okey, anda kurang menjumpai kajian-kajian tersebut. So inilah masanya bahawa anda mengatakan bahawa kajian anda untuk memberikan intervention program kepada kemalangan di tempat kerja ni, khususnya di manufacturing, adalah kajian yang amat perlu dilakukan. Barulah kita kita nampak bahawa kajian anda ini adalah kajian yang betul-betul perlu, penting. So kalau kajian yang dah pernah dilakukan sebelum ini and then you buat juga kajian yang sama, nampak tak relevan sangat. Tidak khususnya lah kepada mereka yang sedang buat tesis, PhD tesis. So we need to find what will be the gap dalam kajian-kajian yang lama. Okay, you kena baca paper-paper lama ni, research paper yang lama ni dengan penuh perasaan. You need to have that critical thinking so that you be able to understand, untuk mencari dekat mana ada gap, dekat mana dia punya definition dia, gap dia tentang apa, tentang dia punya metodologi ke, buat perbandingan jugalah. Apabila anda membaca paper-paper yang lalu ni, yang lampau ni kan, buat perbandingan apa? Perbandingan metodologi, perbandingan dia punya hasil kajian, dia punya analisis kajian. Mungkin dia buat hanya kualitatif, anda nak buat kuantitatif kan. So inilah yang kita nampakkan bahawa there is a correlation between the previous paper dengan paper yang sedang anda buat, research yang sedang anda buat. Okay, and then kalau anda mampu jugalah, ini advantage kepada student-student, anda boleh buat kritikan kepada kajian-kajian yang lalu. So dalam kritikan ni, dalam memberikan kritikan ni, dia bukan semua orang boleh. Okay, tetapi inilah masanya untuk anda memahami cara-cara untuk mengkritik dengan baik, dengan murni terhadap paper-paper yang lepas. Okay, so that ianya memberikan satu impak kepada penulisan anda sendiri, your research. Okay, sebab bila ada kritikan ni, you cakap lah, okay, disebabkan paper-paper sebelum ini, nyatakan paper mana, and then terdapat kelompongan, tidak mencapai pemahaman kepada certain strategi ataupun polisi, dan kajian anda ini akan membantu lebih lagi. So nampak tak, dia menunjukkan bahawa your paper itu ada relevan dia, your paper itu ada weightage dia tersendiri yang boleh membantu orang lain, okay, pembaca lain ataupun policy maker ke, stakeholders ke. Okay, so ini antaranya lah, right, dalam literature review. So kepada anda semua, yang khususnya kepada mereka student-student PhD yang tengah buat tesis ni, saya menggalakkan anda semua pergi ke workshop bengkel yang ada tentang penulisan tesis. Okay, mereka akan capture chapter by chapter, daripada chapter 1 sampai chapter 5 ni. So saya galakkan anda untuk pergi belajar, attend the workshop, supaya anda dapat faham lagi cara-cara penulisan tesis yang betul. Okay, kepada student-student yang tengah buat FYP, final year project atau research project. So selalulah bertanya dengan you punya supervisor tentang how to write dengan betul, right? Sebab kalau you buat sendiri-sendiri tanpa ada proper guidance, well, good luck lah. Kalau hujungnya waktu nak hantar tu banyak sangat dia punya kesalahan, so supervisor pun tak boleh nak membantu kan. So supervisor ada bersama anda untuk membantu penulisan anda dan buat dengan cara yang betul. Okay, so itu saja literature review. So kita nanti berjumpa dalam video saya seterusnya tentang chapter 5. Chapter 5 ni apa benda? Kita tunggu. Assalamualaikum.